Okey, Assalamualaikum. Saya Abang Botak kat Sumi Cat. So hari ini kita rasa bertuah sebab kita dapat kunjungan daripada Abang Saiful Apek datang ke rumah kat Sumi Cat untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan geng-geng kucing. Okey, so sekarang ni Abang Saiful pun dah jadi sebahagian daripada geng bulus kat Sumi Cat lah. Okey. So Abang apa khabar, sihat bang? Alhamdulillah sihat. Okey. So sebenarnya Abang Apek pun ada kucing yang dimandukan yang menggunakan servis kat Sumi Cat. Betul. So bukan seekor, bukan dua, dah banyak kucing yang dimandukan untuk yang menggunakan servis kat Sumi Cat. So alhamdulillah kepercayaan abang pada servis kat Sumi Cat, pemandulan servis kat Sumi Cat. Okey. Soalan pertama saya pada abang. Daripada segi apa pendapat abang rasa patutkah kita memandukan kucing sama ada di jantan ataupun betina? Daripada pandangan abang sendirilah sebagai seorang pencinta kucing. Sebab banyakkan orang kadang-kadang dia pun saya takutlah nak mandukan kucing sebab kucing saya nanti kan mati ke kan, macam mana? Kucing saya kucing jantan. So macam mana saya nak? Tak apalah kalau tak mandukan pun. Bagilah dia try dulu sekali. Bagi pandangan daripada sudut abang sendirilah. Okey. Saya alhamdulillah lah ini saya dah lama dengan Kak Sumi. And pada saya dulu memang saya ni dibesarkan childhood saya memang dengan kucing. Sebab saya tak ada adik-beradik. Jadi saya ni pula sentiasa mak saya kurung kat rumah. Supaya saya tidak bercampur dengan budak-budak nakal apa semua. Jadi boleh katakan adik-beradik saya kucing. Senang cakap lah. Itu adik-beradik saya. Jadi dari segi penjagaan kucing ni, selain daripada kita tahulah pada asasnya daripada apa yang ibu bapa kita lah ajar kita, kucing ni kena bagi makan, kena bagi minum, jangan siksa dia, benda-benda tu lah, benda basic lah tu. Pada saya, jadi pengalaman saya membesarkan kucing tu sendiri, pada saya sendiri berdasarkan pada pendidikan ibu bapa, kesedaran tu. Tapi lama kelamaan masa mematangkan kita, dan sekarang ni kita dah didedahkan dengan ilmu ataupun cara menjaga kucing ni dengan cara yang lebih berkesan dan cara yang efisien, cara yang betul, tak kira dari segi saintifik, dari segi kedoktoran maupun daripada hukum hakam, daripada ustaz-ustaz. Jadi benda tu penting pada saya. Lama macam daripada saya, pengalaman saya sendiri pun dengan Kak Sumi tu banyak benda baru yang saya belajar. Dan saya selalu perlukan penjelasan. Penjelasan ni kadang-kadang kena ada dalil. Maksudnya bukan setakat diberi penjelasan je, tak ada bukti. Jadi penting benda tu. Jadi apa penjelasan yang diberi oleh Kak Sumi banyak mendidik saya, dan benda tu terbukti sendiri. Macam hasilnya daripada pemandulan tu sendiri. Dan macam saya bertanya juga, saya ni banyak diganding dengan ustaz-ustaz sekarang. Saya bukan ustaz. Saya maknanya ustaz. Maknanya saya terus ustaz. Saya terus je. Jadi dekat situ sendiri pun saya difahamkan bahawasanya memandulkan kucing ni diharuskan dalam agama Islam tu sendiri. Kenapa? Okey, kita cerita kenapa. Pada kefahaman saya sendiri, logiknya bila kita mampu untuk memelihara satu kandang ataupun satu ladang kucing tadi pun tak ada masalah kalau kita tak mandulkan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita macam rumah kita agak terhad, and then kita tak boleh nak bagi pada sesiapa, dia dah antara dua, sama ada menzalimi diri atau menzalimi kucing tu. Menzalimi diri tu maknanya dari segi bebanan yang kita tak boleh jaga, kita tak boleh belai seadilnya, dan kita tak boleh beri makan secukupnya, kita tak mampu lah dari sudut keuangan dan daripada sudut kasih sayang. So pada saya memang diharuskan. So jadi ramai orang tanya, memandulkan kucing ni tidakkah menyiksa kucing atau menyakitkan kucing? Pada saya sendiri pun, kalau kita refer pada veterinary sendiri, memang benda tu tak menyakit apa-apa pun. Ada setengah orang cakap, alah mandu kucing tak yalah bazir, ikat dia telur dia dengan getah tu. Pada saya itu satu penyiksaan. Bukan itu tafsiran, saya tak tahu lah tafsiran mana. Pada saya itu bersifat Firaun lah. Tak boleh, kita tak boleh. Kita kena guna teknik yang betul. Macam apa yang saya gunakan, macam Kak Sumi sendiri pun dah ada satu vet yang tetap. Maknanya yang panel you all, yang telah you all sendiri dah percaya dah. Begitu juga turun pada saya, kepercayaan saya pada abang, dasar kepercayaan abang pada veterinary itu sendiri. Jadi saya tak ada ragu-ragu lah. Dan pada saya sendiri, kucing itu sendiri bila dia bukan macam manusia. Contoh manusia,
dia pernah melalui alam rumah tangga. Okey, lepas tu tiba-tiba dia dimandulkan. Of course dia akan ingat lagi. Memang menyeksa. Tapi kucing tak ada. Dia bukan macam tu. Dia macam teringat dulu masa aku masa kahwin dulu kan. Tak. Kita nak orang faham. Betul. Kita nak orang faham. No, it doesn't work like that dalam kehidupan kucing. Tidak. Dia bila kita mandulkan dia, satu yang kita lihatlah dari sudut positif, dia akan lebih sihat, maksudnya dia akan lebih playful. And then dari segi fizikal dia sendiri pun dia akan lebih sihat. Tengok dia lebih berisi, lebih tough, lebih saldo. So pada saya sendiri tak kira lah mandulkan jantan maupun yang betina, sama. Cuma harga dia mungkin berbeza-beza. Jantan mungkin murah sikit sebab dia lebih mudah. Tapi yang betina tu kena melibatkan pembedahan, surgery. So mungkin dia mahal sikit. Yang penting pada saya, tanya diri sejauh mana aku mampu untuk tampung benda-benda ni. Sebab dalam segi pemeliharaan kucing ni sendiri dia ada banyak. Dari segi pemakanan yang betul. Bukan sekat makanan murah yang penuh dengan kala, pengawet dan apa semua yang akhirnya dia akan sakit lebih teruk. Dan juga dari segi vaksin. Penting juga kita kena ikut prosedur penting berapa kali vaksin and so on. And bila kita pergi hospital sendiri pun dia ada kos-kos dia, kalau kena HLB macam mana, FLB macam mana, kalau sakit-sakit yang kronik macam mana, kalau nak test darah dia, itu semua kos. So sejauh mana kita mampu, tanya sendiri. Ada orang cakap lah, kucing kat kampung mak aku senang je, rebus ikan bagi macam tu, sihat je. Kita tak boleh cakap macam tu. Ni zaman sekarang ni, itu kucing pada saya yang dilepas kat kampung tak sama dengan kucing pets yang kita letak dalam rumah indoor. Sekarang kita duduk kat dalam town. Kampung lain. Kenapa kampung boleh kucing lepas suka lepas? Satu, dia tidak berhampiran dengan jalan raya. Risiko untuk kena langgar susah. And then dia terdedah pada penyakit. Mungkin kat kampung tak banyak kucing, jadi susah nak berjangkit. Penyakit ni macam stray cat sekarang ada. And then lagi satu, kucing rumah ni saya sendiri, pada saya kita tak boleh lepaskan dia kat luar sesuka hati. Pets yang kat dalam rumah memang pets dalam rumah. Dan paling penting dia ada tempat untuk dia bebas berlari. Ada orang juga yang dalam dia bela kucing tapi dia letak je dalam sangkar. Macam burung. Sayap tu baik potong je lah sayap dia. Dia tak boleh terbang. So pada saya sebenarnya tanya diri sendiri. Kalau rasa tak cukup pasti, tanyalah pada ustaz-ustaz. Alim ulama. Ada banyak saluran sekarang boleh tanya. Apa hukumnya ni? Apa hukumnya ni? Boleh tanya. So pada saya sendiri, pemandulan tu sendiri dia haruskan. Bila kita tidak mampu, sampai dia membiak, anak tu pula mudarat lah, terbiar dan sebagainya. So pada saya, untuk dia orang sendiri tu, orang kena fikir satu benda ialah sejauh mana kita mampu. So mandu tu diharuskan, pemandulan tu, dan dia tidak menyeksa atau menyakiti binatang. Jangan risau. Ini dari sudut faktor kedoktoran sendiri pun telah dia approve dan dia recommend untuk dimandulkan kucing. Itu dari segi pemandulan pada kefahaman saya lah. Rasanya, terima kasih Bang Saiful. Rasanya daripada segi, kalau saya tambah sedikit lah, daripada segi sudut kita punya Department of Veterinary sendiri lah, Jabatan Veterina Kerajaan sendiri pun menggalakkan pemandulan. Ada beberapa option yang dia orang bagi untuk memudahkan carakan owner kucing memandulkan kucing, di mana dia orang akan bagi sedikit dana. Tapi dipastikan bahawa kucing itu berada di kucing stray cat lah. Betul. Jangan pula kita gunakan dana tu untuk kucing kita pula. Dia untuk stray cat yang tidak ada, kebanyakan orang terlepas pandang. Yang di dalam rumah ialah kita boleh mandulkan sebab kebanyakannya bela kucing pun tak banyak. Tetapi yang stray cat ni, macam mana kita nak handle dia, sebab dia terlampau banyak. Populasi dia pun terlampau banyak. Dalam masa, kalau seekor ibu boleh melahirkan anak sehingga 8 ekor, kalau ada 2 ekor ibu dari satu kawasan dah ada 16 ekor anak kucing. Betul kira yang jantan lagi. Betul. And then tempoh dia tu pula dalam 3 bulan dah tu dia boleh lagi. Production rate dia tu terlampau tinggi lah. Betul. So itu yang kerajaan duk fikir macam mana kita nak buat. Okey, tak apa, kita bagi dana untuk memudah cara orang-orang yang rescuer untuk memudah. Tapi make sure bawa ke vet, dapatkan receipt yang betul, tak ada hanky-panky lah, tak ada. Maknanya yang betul telus. Telus. So dia akan bagi seberapa banyak dana untuk kita buat pemandulan pada kucing-kucing. Saya rasa
kalau benda kerajaan tu dah enforce benda-benda macam ni, saya rasa pemandulan tu sepatutnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Sepatutnya, yes. Sepatutnya memang tak ada. Yes, So, yes. daripada satu, bila lah kucing tu dimandukan, kita boleh mengawal populasi production anak kucing tu. Yes, Masalah betul. kucing tu sendiri. Dia Yeah, kalau yeah, ada betul. 10 ekor di kawasan tu, 10 ekor sahaja. Ya, betul. Dan tak ada 10, hari ni 10 besok dah jadi 20. Ya, ya, Kan? ya. Masa orang akan buang kucing. Ya, betul. Itu kita nak elakkan daripada pembuangan kucing. Lepas tu bila kucing dibuang, kucing dizalimi pula. Betul. Kita tak nak, sekarang dah terlalu banyak lah. Yalah. Dah terlampau dibanggakan pula. Ah. Sekarang ni aktiviti yang baik, orang dah tak berani dah tunjuk. Ah. Tetapi aktiviti yang negatif ni dibangga-banggakan. Sebab saya fikir macam abang sendiri kan terlibat dalam industri hiburan kan. Sebab benda tu nak revival, Ya, nak betul. famous, Ya, betul. nak dikenali ramai. Ya. So kalau saya nak buat benda baik, memang orang takkan nampak lah. Ya, betul. Kan? Saya ya. juga buat benda jahat. Sebab bagi tu- semua orang tahu. Sebab tu saya nampak usaha sama ni insya-Allah Ah. ada potensi untuk menafak. Betul, betul. Kita nak kesedaran supaya orang ni akan lebih terbuka. Bila melibatkan selebriti, selalunya orang akan lebih terbuka. So pada saya ni secara psikologinya lah. So pada saya tu memang saya memang mengalu-alukan lah peluang macam ni. Saya tak pernah lepaskan peluang ni sebab saya dah bersama Kak Sumi ni dah macam-macam aktiviti dah sebenarnya. Sebelum ni kita ada perjumpaan and kadang-kadang saya letak langsung kita buat IG punya live and sebenarnya start, antara yang tak pernah give up dengan saya Kak Sumi lah. Yang orang lain mungkin dia pernah offer tapi sekali je dia tak ada follow up. Mungkin saya rasa dia orang rasa macam alah tak naklah ganggu. Tapi saya dah pesan dah dengan Kak Sumi tolonglah ganggu saya. Sebab kadang-kadang saya banyak kerja yang saya tak ingat. Jadi saya bila sering ada reminder, so benda ni kita boleh make it happen. Betul. InsyaAllah. Peluang macam ni pun bagi kat sendiri merupakan satu peluang yang besar Ya, lah. betul. Yang takkan kami sia-siakan dan takkan kami lupakan. Yes, Takkan yes. dilepaskan macam tu je. Dan kita harap mana-mana selebriti sendiri pun yang pernah bersama-sama melanggan servis Kak Sumi, saya harap kita bersama-sama lah. Kita bantu ni sebab kita ni pencinta kucing. Kejap lagi kita akan pindah pada definisi pencinta kucing pula. Apa itu pencinta kucing? Okey bang. Okey. Alah dah sebut pencinta kucing kan. So boleh tak kalau saya nak panggil abang Saiful ni sebagai pencinta kucing? Apa pendapat abang Saiful? Boleh ke saya panggil abang ni? Oh abang ni pencinta kucing. So nanti pun orang tanya, abang Saiful ni ada bela kucing ke? Tak pernah nampak pun kucing dia. Ya. So mungkin abang mungkin sebelum lepas pada ni mungkin abang kena post gambar kucing abang pula. Saya orang cakap abang ni cat lover. Saya kurang sikit saya nak post yang pasal kucing saya. Saya tak tahu kenapa lah. Saya menghadkan sikit. Sebab dulu at one time memang saya terlalu banyak post gambar-gambar kucing saya. Tapi bila kucing tu dah tak ada, dia ada impact sikit pada saya lah. Jadi saya hadkan sikit. Saya tak nak nanti setiap kali bila saya tengok saya tak boleh. Saya sangat emotional. Betul. Tapi sekali bila saya post tu memang saya betul-betul nak post. Jadi boleh katakan saya kenapa saya berani cakap yang saya ni pencinta kucing. Yang sahih lah. Pencinta kucing ni banyak definisi dia. Ada orang dia orang suka beli je kucing. Kucing pun yang dah beli pun nak yang cantik-cantik yang gebas je. Stray cat ni tak main. Tak main. Kalau miau pun kat kedai makan syok. Kan. Pada saya pencinta kucing ni dia ikhlas, dia jujur. Maknanya dia tidak pandang pada breed, jenis kucing yang cantik saja. Tak ada. Maknanya kadang-kadang sampai kat kedai makan sendiri pun dia kucing. Tak kira lah kucing tu macam mana keadaannya sekalipun. Kadang-kadang kita tahulah kucing kat luar ni kadang-kadang keadaan dia kan. Agak tidak terurus Agak tidak terurus. Tapi pada saya, bila saya melihat lah, bohong kalau saya cakap saya tak pernah tengok keadaan tu berlaku di mana yang ada orang tak suka. Dan ada orang macam mereka pun kena ada kesedaran juga. Sebab kedai makan, kita tak boleh main campak-campak makanan dia. Macam saya selalu saya beralas. Sebab takut nanti sebab dia dah bersih tempat tu, kita taruh dah suka. Tak boleh, kita pun kena peka. Kadang-kadang bukan salah kucing kedai tu juga. Kadang-kadang sebab diorang pun nanti apa-apa hal diorang kena saman. So kita ni dalam kita nak memberi kucing tu makan, make sure dalam keadaan yang berlapik ataupun kita letak jauh sikit di luar premis kedai tu. Itu cara saya lah. Untuk tidak menjejaskan kedai makan tu sendiri.
So pada saya sendiri tu macam saya cakap tadi, cerita kucing dia tak ada had. Dia tak ada cakap kucing yang cantik je dia sayang. Ataupun kucing yang macam sebab ada yang macam saya cakap tadi lah, dia bela kucing setakat kucing yang tercantik pasal dia nak show off. Aku ada kucing bulu. Pada saya sebenarnya saya tanya tu kenapa tak boleh benda ni dan apa itu yang tak boleh dan apa tu definisi pecinta kucing. Macam bagi pihak, macam bagi daripada segi Cat Sumi buat tu, Cat Sumi ni 24 jam dengan kucing. Macam betul. Kita pagi bangun, betul, saya dah masuk sini saya nampak. Bangun kucing. Keluar rumah kucing. Betul. Balik rumah kucing. Tidur dengan kucing. Itulah tengok bapak dengan ibu pun dah macam kucing ni. Bapak. So kita punya cycle tu kita ibarat dah macam kucing dah. Sebab kucing akan buat perkara rutin setiap hari bang. So sama macam saya. Saya dengan ibu Wati sendiri pun dah buat benda ni dah jadi rutin dah. Kalau benda ni tak ada, kita rasa macam ada benda buat. So contohlah kalau tengah buat ni, tiba-tiba orang ajak pergi situ pergi sini, gangguan schedule. Padahal benda tu simple je bang, nak korek tarik kucing je. Tapi kita rasanya tak boleh, kena ikut time dia. Tak boleh. Ikut time dia. So kita pun dah jadi macam rutin, apa yang kucing buat hari, itu yang kita orang buat. So macam kat Sumi sendiri pun, kita orang pun tidak pernah membezakan apa saja bakal jenis kucing yang ada dengan Cat Sumi. Segala paparan dalam IG, segala paparan dalam Facebook hanyalah untuk menunjukkan kasih sayang. Betul. Macam memberi inspirasi dan motivasi. Sebab kita tak nak orang rasa macam bela kucing ataupun bela haiwan peliharaan ni satu bebanan pada dia orang. Itu kita nak bagi tunjuk. Nak tunjuk benda tu bahawa betapa harmonisnya benda tu. Benda tu nampak macam yalah. Empat kita punya kebahagiaan. Sebab kita rasa macam bela kucing ataupun bela haiwan peliharaan ni sebagai satu part of kita punya family. So kasih sayang tu kita deliver kena sama. Dan kena adil dan sama. Tak kira breed, tak kira jenis. Sebab kita pun tak pernah beritahu okey yang ni bakal apa, yang ni bakal apa, yang ni bakal tak pernah. Kita cuma beritahu ini ialah seekor kucing. Betul. Okey. Simbol kita pun ada seekor kucing yang terkenal lah, macam artis kan, Jojo kan. Orang pun tak tahu dia bakal. Sebelum ni Aladdin. Orang pun tak tahu bakal apa. Sama orang pun tak tahu apa yang kita buat sebenarnya. Kalau kita sayang kucing kita, bagi saya lah, kalau kita sayang kucing kita, kita takkan biarkan dia bermain tak kan. Macam abang saya kan, abang sendiri. Betul, saya tak kan, waktu maghrib balik. Jangan main jauh-jauh nanti kita tangkap hantu. So sama juga macam kita kucing. Kita takkan bagi dia main kat rumah. Duduk dalam rumah. Tapi kalau anda kata ajal maut tu semuanya tentu bukan kita. Apa saja sebab boleh. Bukan sebab kita kurang bagi kasih sayang, tapi kita dah punca, dah dia nak meninggal dalam rumah. Kita tak boleh tahu. Kita pun kena faham dalam kita punya mindset ni. Kadang-kadang ada orang tak kuat bila dia kehilangan kucing, dia dah tak nak bela. Kalau dengan adanya mindset kita faham bahawa kucing ni adalah satu pinjaman. Sama juga dengan anak, dengan isteri ke suami, semua ni pinjaman. So as time dia extend, setiap hari tu Allah panjangkan pinjaman tu. Gunakan peluang tu sebaik mungkin. Berkasih sayanglah sebaik-baik mungkin selagi masih ada. So sebenarnya pinjaman. So kita kena bear in mind, kita kena ada R&R, ready and ready. Kita kena standby. Sebab Allah boleh ambil bila-bila masa. So selagi dia ada, jangan sampai kita galat satu hari, kalau aku tahu dia ni aku akan ni. So selagi ada. Selagi ada, sebab tu kita kena jaga dia orang dengan kasih sayang. Tak macam abang cakap tadi, kena adil kamu. Dan macam abang cakap tadi, kematian tu semua ditentukan Allah. Sebab tu kita bila kita set mind kita, dia pinjaman, kita tak adalah teruk mana sangat. Kita rasa bang. Rasa tetap rasa. Bohong kalau tak rasa. Tetapi dia akan lebih redha. Maksudnya kita takkan give up. Ada orang dia dah tak boleh dah. Sebab dia tak ada kefahaman. Macam abang sendiri kan, macam sebelum ni Aladdin tak ada kan. Memang kita sebab. Tapi kita benda tu tak stopkan kita untuk tidak meneruskan berkasih sayang yang lain. Saya nampak perjalanan Kak Sumi bila post saya, okey, baru tahu hikmah dia. Bila Aladdin tak ada, untuk kita berkasih sayang pula yang ini legasi dia. Yang kita boleh kadang-kadang benda tu tak nampak kan dibayani oleh Aladdin. oleh kucing yang kita terlampau sayang. Jadi kita tak nampak yang lain punya kemesraan dengan kita. Sebenarnya yang lain tu lagi manja. Kalau tidak takkan ekor macam ni semua. Ekor je dahsyat betul. Kalau dulu ada di mana ada time nak macam tu. Ada hikmah. Allah dah susun dah benda. Lagi satu hikmah yang saya nampak ialah orang kata bila nak famous ataupun
nak popular, nak famous ataupun nak popular, kena ada kematian, kan? Ya. So itulah Betul. Tuhan ambil dia, tapi Tuhan gantikan dengan benda lain. Betul. Tuhan Sebenarnya gantikan benda lain. sama macam kita kalau tak pernah sakit, kita tak rasa nikmat sihat. Betul. So dalam hidup ni semua ada pairing, ada kiri kanan, ada kiri ada kanan, ada hitam ada putih. Jadi kalau kita lebih peka dengan benda tu, memang kita ni cats lover. Kita pencinta kucing. Jadi sebenarnya ada implikasi dia. Maksudnya dia ada kontra dia. Kita kena sentiasa bersedia. So dalam pada kita bersedia tu, kita bagi selagi mampu. Sebab dekat sana nanti Allah tak tanya kita gagal atau berjaya. Allah akan tanya kita cuba tak selagi terdaya. So saya nak bagi kesedaran kat diorang lah. Maknanya kalau boleh dengan kita menyayangi kucing ni, sama juga macam kita menyayangi manusia. Jauhi resis. Jauhilah benda-benda yang kononnya orang ni tak boleh. Kau non-Muslim. Kau bukan orang Melayu. No, sebelum kita cerita pasal agama Islam, sebelum kita cerita pasal bangsa Melayu, kita cerita pasal manusia. Sejauh mana kita nak jadi seorang manusia yang baik. Tolak tepi dulu benda tu. Kita cerita macam mana jadi manusia yang baik. Macam saya selalu cakap, it's a long journey between the human being and being human. So ini part of it, ujian untuk kita. Kucing tu sendiri macam abang cakap tadi, dia mendidik kita banyak benda yang kita belajar daripada dia. Walaupun dia hanya seekor haiwan, tapi kita fikir balik, Rasulullah SAW, dia sendiri menyayangi kucing. Kenapa kucing? Kenapa tidak lipas? Kenapa tak? Banyak rama-rama ada. Kenapa kucing? Jadi kita tahu dah sebab macam mana kucing itu dicipta sebagai satu kesayangan Rasulullah. Yang mana kucing itu tengah tidur pun, tidur atas lengan jubah dia pun dia gunting jubah dia. Tak berlengan. Kita nak ambil inspirasi daripada tu, bagaimana dia menyayangi sang kucing. Yang sekarang ni kita tengok kezaliman kucing terang menderang. Yang kita tahu sebenarnya memang manusia yang melakukan ni semua depression. Sick. Dia orang ada mental torture. Yang macam mana kita nak bendung benda ni supaya tak berlaku. Yang sampai dia orang megah-megah, itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak. Jadi kita kesedaran ni kita nak bagi kat orang supaya orang take note benda ni, and supaya cepat bagi tahu. Kalau ada, cepat bagi tahu. Sebab benda ni macam dah terlalu banyak lah. Sebab diorang tak boleh nak menzalimi manusia. Diorang tension. Diorang nak zalimi manusia. Lepaskan kemarahan kepada siapa? Kepada siapa? Kucing. Itu yang nampak depan mata lah. Bukan kata kucing je bang, anjing pun sama. So banyak sangat binatang-binatang yang dizalimi. So saya rasa macam saya punya participation ni, penyertaan saya dengan Kak Sumi ni dapat membendung benda tu dan bagi kesedaran kat orang kenapa kita perlu didik juga generasi kita yang muda ni supaya menyayangi haiwan. Kalau tak boleh menyayangi, jangan membenci. Pada saya lah. So ini kita bukan paksa orang ceritalah kucing, sukalah kucing. Tak boleh. Sebab semua orang dia ada timeline dia. Ada orang yang kadang-kadang dia fobia dengan kucing kerana ada peristiwa yang berlaku sesuatu. Dan ada yang alergi. Dia tak boleh kucing yang terlihat kata-kata. Banyak. So banyak fakta ni. So pada mereka yang rasa tak ada masalah tu, boleh lakukan. Dan kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh tanya. Tanya saya personally pun boleh, nak tanya kat Sumi sendiri pun yang dah berpengalaman pun boleh tanya. Instantly boleh tanya. So pada mereka yang kadang-kadang, alah, kaki. Jom. So macam contohlah kita sendiri kan sebagai manusia, tidakkah kita pernah terfikir kucing tu datang dekat kita miau siapa yang hantar? Dia datang sendiri kan? Ya, betul. Itu siapa yang gerakkan? Sebab dia tak ada naluri macam kita manusia. Orang kaya ni. Betul. Ini saya tak ada. Siapa yang hantar dia sebenarnya? Pada saya itu semua dah Kita diatur. pernah tak kita terfikir sebagai kita sebagai manusia, kita yang duduk di bawah langit yang sama ni, orang yang sama, kita pernah terfikir siapa yang hantar kucing tu? Miau depan pintu. Dia nak makan. Dia bukan minta kita bangun. Dia bukan minta banging ke apa, tak transfer, tak ada. Dia minta cuma makan. Siapa yang hantar dia? Itu dia, pada saya tak ada kejadian jadi kebetulan. Betul. Tak ada. Sebab semua Allah dah atur. Sebab tu ada antara keratan ayat yang saya pernah dengar, sayangilah semua yang di bumi, insya-Allah yang di langit semua akan menyayangi kita. Jadi kita ni sifat daripada tanah, kita dijadikan daripada tanah. Kenapa kita nak sifat melangit? So sifat menanah lah kita.
Walaupun bunyi dia macam nanah, macam kotuk, Ha. tapi itu kita kena sifat menang lah. Jangan melangit sangat. Sebab kita kena tahu kita ni semua, dunia ni sementara. Tapi orang kadang-kadang tanya, kalau tak dunia sementara, buat apa kita nak duduk kat sini? Kenapa Allah turunkan kita sini? Sebab dunia ni, sekolah kita belajar. Lepas tu kita ada peperiksaan. Dekat sana result. Itu tak ada dah. Habis dah. Itu dah habis dah. Periksa kalau dah sudah shut down, nafas kita dah habis, result kat sana dah. Dah tak boleh rewind dah. Sebab tu sometimes ada orang cakap, we only live once. No, you're wrong. We live twice. We only die once. Kes-kes orang yang mati 2 kali tu rare lah sangat. Tapi hakikatnya kita tahu orang mati sekali. Manusia ni, kita ni mati sekali. Kita hidup 2 kali. So fikirlah, sementara ada peluang, macam abang cakap tadi, kucing tu datang kat kita. Kadang-kadang kita nak kucing tu, bukan kita yang pilih kucing tu. No. Kucing tu yang pilih kita. Sebab tu kita dijentik Allah. Sebenarnya Allah menguji kita sejauh mana kita, sebab kita ni dilahirkan daripada kasih sayang ibu bapa kita. Ini Rahmanir-Rahim. Maka kita ni diterapkan untuk berkasih sayang. Sebab kita ni lahir daripada kasih sayang. So apa masalahnya kalau kita nak berkasih sayang? Tak susah mana punya kucing ni, tak, pada saya lah, tak susah mana. Macam abang cakap tu, mendidik kita sabar. Sebab dia tak boleh pergi berak sendiri dan flush sendiri. Kita kena setting lah banyak benda tu dia. Sebab dia ni baby sampai bila-bila. Tetapi bila kita train dia lebih bijak pada manusia kadang-kadang. Betul. Tengok naluri dia sendiri, dia boleh tahu ada danger. Something is not right. Insting dia tau. Macam saya sendiri kat rumah pun, kadang-kadang diorang semua ramai-ramai tengok depan rumah. Macam ada orang. Saya tengok orang depan memang ada orang dah mandi, tak tahu lah apa niat kan. Tapi kita tak sedar, kita tak dengar. Tapi diorang pasal deria diorang. Sebab tu pada saya sebenarnya ada sebab kenapa kucing tu sendiri dicipta oleh Allah. Dan kenapa juga kucing itu sebenarnya kesayangan Rasulullah. Sebab tu kucing tu, kalau orang bukan Islam diberi anjing. Ya, betul. Binatang lain sering sampai itu pun diorang sayang kucing juga. Dulu orang-orang yang non-Muslim dia tak apa suka kucing. Tapi sekarang kita tengok banyak yang menyayangi kucing dah. Dan pepatah yang saya rasa macam bagaikan anjing dengan kucing dah tak boleh pakai dah. Dah tak relevan dah. Sebab tengok dia orang punya akrab lagi dahsyat daripada manusia yang asyik gaduh. Kucing dengan tikus pun boleh dah. Ya. Lah, saya dah terkejut dah sekarang. Burung dengan kuda. Benda-benda tak masuk akal kadang bang. Yang memang kita rasa macam tak logik dia. Tapi kita tengok dah sendiri. Macam mana yang kadang-kadang burung dengan kucing, kucing dengan tikus. Kucing dengan tikus mana boleh kawan? Tapi dia dah boleh main-main dah. Sama-sama, tak sampai mencedera kan. Saya dah tengok sendiri bang. Ini pengalaman daripada orang-orang yang saya kenal. Bukan saya tengok video semata-mata. Ini orang yang saya kenal. Jadi apa moral yang kita dapat kat sini, tak rugi kita berkasih sayang sebenarnya. Itu investment kita. Dan kalau kita ni ikhlas, kita jujur, kita tak harap apa-apa bang. Sebenarnya tak harap apa-apa. Kalkulator dia yang pegang. Biarlah dia nak kira kita punya account macam mana pun dia lah Sebab kira. kadang-kadang kita tengok bila orang tu sebagai dia digelar sebagai pencinta kucing, dia akan publickan post, akan bagi post, akan bagi tahu satu dunia apa yang dia buat. Kalau benda tu tujuan untuk memberi inspirasi, okey lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau setakat nak menunjuk-nunjuk, maksudnya nak showing off, kucing aku ni cantik, kucing aku ni mahal. Kalau boleh tak, saya tak galak kan. Kalau boleh kan. Pada saya kita nak tunjukkan kasih sayang kita kucing tak kira breed. Sebab saya tengok sekarang ni racist kucing lah. Ini bukan racist orang tu bang. Racist breed ni. Kucing tu tak ada apa-apa bang. Orang itu dia. Orang kaya kena breed yang mahal. Pada saya it's wrong. Knowledge ni sangat salah. Sebab ada je orang-orang yang dia mampu beli kucing mahal, tapi dia lebih suka kucing-kucing yang di jalanan, yang tak ada orang jaga, bawa balik sampai rumah jaga sampai besar. Itu baru betul pecinta kucing bang. Kalau saya nak cakap lah, bagi saya lah, sebab saya banyak pengalaman pergi ke rumah-rumah orang. Daripada orang yang sebesar-besar rumah, rumah memang besar, kan? Daripada sebesar-besar rumah sehinggalah sekecil-kecil kecil rumah. Saya pernah pergi di setiap rumah, walaupun kita tahu dia itu membeli baka yang mahal, tetapi dia tidak pernah melupakan kucing-kucing jalanan. Di rumah dia mesti ada bekas makanan untuk kucing-kucing stray. Dan kucing-kucing stray itu makan apa yang dia makan.
kucing dia makan. So maksudnya dia tidak bagi-bagi. Dia tidak pernah membezakan antara kucing luar ataupun kucing dalam rumah. So bagi saya orang-orang macam ni sebenarnya yang saya boleh kata macam dia tu sebenarnya kucing. Kan? Dia kasih sayang dia tidak pernah level kan. Tak ada level. Kau kucing dalam rumah okey. Kau makan kucing rumah makanan yang biasa je. Kan makanan biasa je sebab kau duduk luar je pun. Kan? Dalam rumah kena jaga sebab dia duduk dalam rumah. Kan? Tapi survivor saya selut lah dengan orang macam ni yang dia rasa macam benda tu bagi dia nothing, tak ada apa pun. Kucing luar, kucing dalam sama je. So saya tak pernah itulah pencinta kucing yang sebenar. Itulah pencinta kucing yang sebenar. Betul bang. Saya setuju. Jadi bagi saya term pencinta kucing tu sebenarnya dia subjektif bang. Dia subjektif. Tetapi secara generally kita bercakap kita tidak membeza-bezakan. Itu yang paling penting. Bukan saja jalanan, kucing breed mahal ke kucing biasa, kita layan sama, adil dan sama. Macam saya selalu bawa makanan kucing jenis yang sama yang daripada rumah. Kalau tak apa yang saya ada dekat rumah tu, yang itu juga saya bawa dekat mana-mana. Kalau saya nampak kucing tengah jalan, saya akan bawa bekas tu untuk bekas air. Sebab dia dalam hukum Islam pun, kalau kita bagi makanan tanpa air, itu pun jatuh zalim lah. Jadi kita kena ada pairing. Maknanya kita kena ada bekas untuk makanan dan juga air. Kena ada. Jadi bila korang ni yang mencintai pencinta kucing ni, kalau nak bagi kucing-kucing stray cat bagi makan, make sure ada bekas untuk air. Jangan bagi makanan saja. Semata-mata air pandai-pandai kau lah. Nak beli kat saya beli ke. Biasa dia tu mamak. Tak boleh lah gitu. Pada saya kena ada kesedaran tu lah. So hari ni kita dapat bincangkan tentang dua topik, iaitu pemandulan, apa itu pemandulan, dan juga tentang istilah sebenar pencinta kucing. So insyaAllah dalam masa-masa yang akan datang nanti kita akan follow up lagi dengan topik-topik lain bang. Supaya saya rasa soalan dia takkan habis. Takkan habis. Ada banyak lagi kemusykilan diorang ni yang nak tanya bagaimana ini, bagaimana itu, apa hukum tu, apa hukum ni. InsyaAllah kita akan kupas dari semua sudut. Dari sudut pengalaman kita sendiri yang terbukti, dan juga dari sudut kedoktoran sendiri, saintifiknya, dan juga pada hukum hakam dari sudut pandangan daripada ustaz-ustaz dan alim ulama ni. InsyaAllah kita akan cuba bagi informasi seberapa sahih yang boleh. Dan kalau korang kadang-kadang mungkin ragu-ragu juga lagi, kita ada banyak rujukan sekarang. Tak ada masalah. Kalau sebab kita pun rasanya macam kita akan panggil doktor sendiri, doktor betul, untuk menjawab soalan. Untuk menjawab soalan pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang itu dalam perancangan saya. Saya ada perancangan tu untuk interview doktor-doktor ni supaya sampaikan sesuatu. Itu kita pandang daripada segi sudut ilmiah lah. Yes, betul. Daripada lebih sahih. Daripada pelajaran yang dia pelajari, kepakaran dia. Jadi orang tak boleh nak cakap apa-apa dah. Tak boleh nak sangsi, tak boleh nak ragu-ragu, tak boleh. Saya mau tak tipu je. Betul. Ni apek ni mangkuk ni lagilah. Ini pelawak aja, apa dia tahu sangat. Dia sendiri pun tak terbela. Nak jaga cerita pasal jaga bela kucing. Jadi kita kalau boleh kita nak benda tu dalil yang kuat. Supaya kita tahu, supaya orang tahu yang memang kucing ni untuk kita main-main, tapi bela untuk memelihara dia bukan satu kerja yang main-main. Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Sama juga apa yang kita lakukan, sama juga dengan Kak Sumi kat sini. Dan saya sendiri sebagai seorang pencinta kucing, dan saya rasa insyaAllah kita akan membawakan juga selebriti-selebriti rakan-rakan saya lah, untuk sama-sama turun padang untuk berkongsikan apa yang pengalaman mereka dan apa pandangan mereka, insyaAllah. Boleh boleh kan? InsyaAllah. Dan kepada korang, jangan lupalah maksudnya kalau ada apa-apa kemusykilan, korang boleh tanya kepada Kak Sumi sendiri ataupun directly personal pada saya. Okey, nampak ni kat bawah ni ada nama Kak Sumi. Ni bawah saya ni ada nama Instagram saya. Okey. So jangan lupalah follow and boleh DM terus. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan isap fit yang buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah kucing dengan penuh ni rahmanir rahim, insyaAllah.